Didik TV KPM. Kembali kita di slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar satu zaman yang dah terbentuk sejak 650 juta tahun yang lalu, iaitu zaman air batu, dan zaman itu berlakulah proses perubahan mengikut zaman dan tahapnya. Dan kali ini, segmen ini Cikgu Ridwan nak terangkan pula perubahan tahap zaman air batu. Macam mana tu Cikgu Ridwan? Silakan Cikgu. Macam mana ya? Itu yang kita nak tahu tu. 650 juta jauh panjang ke belakang tu. Kalau kita ingat usia tahun hari ni baru 2022 tahun. 2022 tahun kita dah tengok berbagai-bagai perubahan telah berlaku kepada bumi kita ni. Betul. Kalau 650 juta kita nak belajar, kita nak kaji, kita tak boleh nak belajar semua terus 650 juta tu. Memang tak sempat. Jadi kita pecahkan dia kepada beberapa fasa. Jadi zaman air batu ni sebenarnya satu kisah yang panjang. Jadi kita pecahkan dia kepada plot-plot macam drama. Baru senang nak faham. Baik. Jadi kalau kita tengok daripada situ ada 4 fasa. Jadi cikgu harap di akhirnya nanti murid-murid yang di rumah maupun yang di dalam talian boleh menjelaskan semula fasa-fasa zaman air batu daripada tu tadi yang Mira sebut 650 juta dulu sampai hari ini. Sampai hari ini. Baik, kita tengok kepada fasa yang ada. Kita tengok zaman air batu merupakan satu garis masa geologi. Geo tu apa? Bumi. Jadi zaman tu kenapa dia panggil air batu? Sebab zaman tu air batu lah, sejuk, semua benda membeku. Kemudian perubahan iklim berlaku menyebabkan air batu tu semakin cair dan daratan semakin berkurang, air makin tambah. Air batu cair kan order tengok ais limau, air batu tu cair, air dia melimpah sebab air dia dah makin banyak tapi jadi tawar kan. Okey, jadi kemudian melalui proses demi proses dan setiap proses ini bila melibatkan fizikal bumi bukanlah proses yang memakan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tidak. Tapi memakan ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun. Oleh itu, ahli-ahli di dalam ilmu ini telah membahagikan zaman ini kepada fasa-fasanya. Dan fasa itu terbahagi kepada 4 fasa. Yang pertama, mari kita tengok. Fasa-fasa ini duduk di dalam tahap-tahap yang dipecahkan. Cuba tengok. Tahap pertama, 900 hingga 600 juta tahun. Kemudian kita ada tahap yang kedua, 250 sehingga 80 juta tahun. Dan tahap yang ketiga adalah undur ke belakang 10,000 juta tahun. Bukannya sikit tu, 10,000 juta tahun. Maksudnya daripada hari ini 2022 undur 10,000 juta tahun. Bukan 10,000 tahun 10,000 juta tahun ke belakang. Dan 3 tahap ini dipecahkan lagi kepada 4 fasa. Kita pergi. Fasa yang pertama iaitu zaman Miocene. Mari kita tengok apa ciri-ciri dia. Zaman Miocene ini berlaku antara 23 hingga 5 juta tahun dahulu. Nampak tak? Sebenarnya kalau 23 ni kalau kita kira 650 juta tadi, 23 ni dah duduk dekat hujung-hujung dah 650 juta tu. Jadi inilah hujung-hujung zaman batu akhir tu. Berlaku antara 23 hingga 5 juta tahun dahulu. Kemudian ada apa lagi? Gunung ganang terbentuk secara fizikal. Waktu ni lah baru ada gunung. Sebab air batu dah mula cair. Kemudian mamalia berkembang di muka bumi. Nampak? Barulah ada hidupan, barulah sesuai nak hidup sebab dah ada tanah. Kalau tak sebelum tu semua air batu. Tak boleh nak hidup. Dan suhu juga semakin stabil dan tanah semakin kering. Perit pula tekak ni kan. Asyik cikgu dia cakap. Cikgu rasa cikgu ada tinggalkan homework untuk Fasha dengan Afifah. Siapa yang nak kongsi untuk fasa kedua dalam zaman air batu ni? Fasa kedua? Ya. Silakan teruskan. Fasha. Fasha kurang jelas suaranya. Fasa kedua dikenali sebagai zaman Pliocene. Zaman Pliocene dipercayai berlaku antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun lalu.
Ahli sains menyatakan pada zaman inilah berlakunya penyejukan global. Ia menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savana pada masa itu. Ketika itu, jambatan darat Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terbentuk dan mendorong penghijrahan tumbuhan dan haiwan ke habitat baru. Apa dia sebut tadi? Jambatan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tu kalau tengok dekat peta tu yang kecil dekat tengah tu. Yang itu terbentuk pada waktu ini. Apa nama fasa tadi? Fasa Pliocene. Pliocene. Kalau kita tengok, okey, ini yang Fasha cakap tadi, iaitu fasa Pliocene berlaku antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun. Nampak macam cikgu cakap tadi. Bukan main setahun dua tahun, main juta-juta punya. Jadi berlaku penyejukan global, keadaan semakin kering dan membawa kepada penyebaran padang rumput yang besar dan savana. Savana ni tu macam kat Afrika tu, nampak padang rumput dia semua tu. Okey. Itu baru tahap yang kedua. Kita pergi kepada tahap yang ketiga dalam zaman air batu, iaitu zaman Pleistocene. Zaman Pleistocene. Kalau kita tengok Pleistocene ni, tengok. Dah mesti nampak tak apa yang ada kat situ? Ada gajah bulu panjang. Berlaku antara 2.5 juta sehingga 10,000 tahun. Barulah dah buang dah juta tadi tu. Dah pergi kepada 10,000 tahun. Glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Manusia tahu cara buat api. Waktu ni dah ada manusia. Manusia telah sampai ke Australia melalui jalan darat dan Asia Tenggara. Maksudnya, manusia bukan hanya mendiami satu kawasan, manusia dah mula bertebaran. Dan kalau tengok tempoh tu 2.5 sehingga 10,000. Lama. Kalau kita tengok daripada tahun kosong sampai 2022 pun dah cukup lama. Dah cukup ramai manusia, apatah lagi juta-juta tahun ni. Dan tahap yang terakhir, saya nak minta Afifah lah. Sah, mesti Afifah kena kongsi kali ni. Silakan Afifah, kongsi. Ya, Afifah. Apa yang nak dikongsi? Tahap apa yang seterusnya, Afifah? Zaman Holocene bermula kira-kira 11,700 tahun dahulu. Zaman ketamadunan manusia mula wujud. Bagaimanapun, berlaku seruling yang dihasilkan kira-kira 20,000 tahun dahulu hingga 25,000 tahun. Telah ditemui dianggap sebagai alat muzik terawal. Ketika itu, manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Ketika itu juga, ketamadunan manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan dan undang-undang. Okey, macam mana cikgu? Betul. Maksudnya apa yang cuba Afifah bagi tahu dah pergi kepada 10 tahun kemudian. Tak silapnya ada movie 10,000 BC kalau tak silap. Jadi kalau tengok dalam movie tu dah digambarkan macam mana keadaan bumi ketika itu. Ada bahagian yang masih belum ada sebarang ketamadunan. Tapi ada bahagian yang telah mempunyai ketamadunan seperti mana yang Afifah sebut tadi, dah ada ketamadunan Mesir. Dah ada ketamadunan Mesir, kemudian dah berkembang, dah mula bercucuk tanam, dah mula menghasilkan makanan sendiri. Dan dah mula ada undang-undang. Jadi maksudnya apa dia? Yang Afifah sebut tadi, ada jumpa seruling. Maksudnya dah mula ada hiburan pun. Jadi maksudnya manusia telah mula berkembang pada zaman Holocene. Baik. Cikgu dah bagi 2 tahap. Afifah dah bagi 1 tahap. Fasha dah bagi 1 tahap. Mari kita uji murid-murid yang di rumah. Yang kat dalam talian pun boleh cuba. Holocene. Jadi cikgu tak nak Afifah yang jawab sebab Afifah yang dah kongsikan Holocene ni tadi. Apakah ciri zaman Holocene? Fasha. Silakan Fasha. Antara ciri zaman Holocene ialah berlaku 10,000 tahun dahulu sehingga sekarang. Antara cirinya 10,000 tahun hingga sekarang. Betul ke tak? Kita tengok. Betul ke cikgu? Berlaku 10,000 tahun dahulu hingga kini. So kalau ada 3 markah, Fasha baru dapat 1. Dia baru nyatakan 1. Dia ada ciri yang lain lagi. Manusia tahu menjalankan pertanian. Macam tadi dah mula mendapatkan makanan, menghasilkan makanan, bercucuk tanam dan menternak binatang. Dan berlaku perkembangan dalam bidang pentadbiran, undang-undang, pendidikan dan keagamaan. Wah, okey. Jadi berapa bintang kita nak bagi dekat Afifah? Dekat Fasha. Kita tambah dia
2 bintang sebab dia bagi 1 je. Kalau dia bagi lebih, kita bagi dia 3. Okey, apa pun tanya kepada Fasha dan juga Afifah kerana menjawab soalan dengan baik dan juga memberi penerangan yang cukup jelas bagi tahap zaman air batu ni, cikgu. Betul. Kita nak berhenti berehat lagi sekali, cikgu? Boleh. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM.